Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Dah bersedia untuk video pembelajaran RPT kali ini? Okey, baiklah. Jom kita mulakan. Okey, untuk video pembelajaran RPT kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran pada minggu lepas. Tapi sebelum itu, cikgu mohon sedikit bantuan daripada murid-murid untuk lakukan 3 perkara, iaitu tekan butang like, subscribe pada yang belum, dan jangan lupa isikan ruang komen pada ruang yang telah disediakan. Okey, jom kita teruskan pembelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 5. Kita masih lagi dalam topik teknologi rumah tangga. Okey, untuk ini adalah sambungan daripada topik minggu lepas, iaitu kenali alatan jahitan. Okey. Bila kita sebut kenali alatan jahitan, pada topik ini adalah kita akan mengenal beberapa alatan jahitan yang terkandung dalam silibus ataupun standard pembelajaran tahun 5. Okey. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Okey. Antara alatan jahitan yang kita akan belajar dan kenali untuk kali ini ada banyak. Tengok kita ada lebih kurang berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alatan. Dan murid-murid kena kenal dan kena tahu fungsi alatan-alatan ini. Okey? 12 semua sekali Okey. Terusnya, kita pergi kepada alatan yang pertama. Apa nama alatan tu? Dia panjang, selalunya lebih kurang 1 meter. Dan dia boleh dilipat-lipat. Apa dia? Ini kita panggil pita ukur ataupun pita pengukur. Ni biasalah kalau kita pergi kedai-kedai baju ataupun dekat rumah kita, kadang-kadang bila kita nak ukur lilit, pinggang semua tu, kita akan pakai dia. Okay. Kita tengok apa fungsi dia. Fungsi adalah mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Macam cikgu cakap tadi, kan biasa terdapat pada kedai-kedai jahit. Dekat rumah kadang-kadang mak kita ada gunakan untuk ukur panjang dulu, panjang lengan. Kan kadang nak potong kaki seluar semua macam tu lah. Jadi fungsi pertamanya adalah untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Terusnya, terdapat pelbagai bentuk. Ada bentuk panjang macam biasa. Macam ni, bentuk ni biasa tengok dah. Ni ada selalu. Macam ni kita jarang nampak. Ini adalah pembaris. Fungsi utama pembaris adalah mengukur dan menandakan pola. Pola ni maksudnya nak menandakan tanda lah pada kain-kain kita nak buat nanti. Okey. Alatan yang ketiga. Benda ni dia macam satu pemegang, ada pemegang dan juga ada mata depan tu. Ni mata dia, tajam. Macam gear kan, macam mata gear. Okey. Yang ni kita panggil ataupun kita roda surih. Apa? Roda surih. Okay. Fungsi roda surih ni bukan untuk ukur kelapa fungsi adalah memindahkan tanda pola ke fabrik. Kita gunakan ni mudah je. Kita letakkan kertas surih tu, lepas tu dengan fabrik. Kita letakkan, kita akan surih lah. Jadi bila kita angkat kertas surih tu, kita akan nampak tanda pola, maknanya tanda yang bertitik-titik. Sebab dia ni akan melekat pada pakaian. Tapi dia tak akan merosakkan fabrik. Cuma dia untuk memindahkan tanda, dia akan lekat tanda saja. Tanda tu tak kekal Okey. Seterusnya, bentuk segitiga. Bukan pik gitar. Ini kita panggil kapur tukang jahit. Ini adalah kapur dan dia terdapat pelbagai warna. Kadang-kadang ada warna biru, kadang-kadang ada warna hijau, kadang-kadang ada warna merah. Kan? Kadang-kadang ada warna putih. Tapi biasanya kita tengok kadang merah, biru, hijau lah biasanya. Okey. Fungsi adalah untuk membuat tanda pada fabrik. Sebab nama pun kapur, bila kita tanda pada fabrik, dia tidak akan mengotorkan fabrik sebab dia akan hanya
sementara. Bila basuh, dia boleh tanggal. Okey. Ini apa pula? Kertas, kain. Ini kita namakan kertas karbon tukang jahit. Okey. Fungsi dia adalah memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda sudir. Ni adalah kertas karbon cikgu cakap tadi. Ada kertas, ada fabrik dan kita gunakan roda sudir untuk memindahkan tanda pola. Ini pula apa? Ini adalah, ramai ni budak perempuan kena tahu ni. Ini kita panggil jarum peniti. Jarum peniti kita gunakan menyemat pola pada fabrik. Kita nak semat pola, nak letakkan kertas karbon semua tu kan. Lepas tu kita meletakkan 2 atau lebih kepingan fabrik. Kita susun fabrik kain, kita boleh letakkan peniti. Untuk menetapkan, supaya benda tak bergerak. Okey. Ni kalau ini semua orang kenal lah. Tapi untuk jahitan, kita akan gunakan 2 jenis gunting. Iaitu gunting fabrik. Okey, gunting fabrik. Fungsinya adalah menggunting fabrik. Kita tak boleh gunting kain fabrik dengan gunting biasa. Kadang-kadang boleh menyebabkan rosak benang pada kain atau pada fabrik tersebut. Okey. Dan satu ialah gunting kertas. Gunting kertas ni, cikgu maklumlah, semua murid pastinya adalah. Okey. Fungsi gunting kertas adalah gunting kertas bagi membentuk pola kertas karbon tadilah. Okey. Seterusnya, kalau tadi jarum peniti, ni jarum apa pula? Ini jarum jahit tangan. Ni selalunya mak-mak kita ada. Jarum peniti dengan jarum jahit tangan ni biasanya satu. Benda tetap jarum tapi tajam, tetap tajam. Tetapi untuk jarum jahit tangan ni dia ada ruang ke atas ni untuk masukkan benang. Jarum peniti tak. Jarum peniti dia cuma untuk menetapkan ataupun nak masukkan cucuk saja. Okey. Jarum tangan ni fungsinya untuk menjahit fabrik lah. Okey. Selain daripada menjahit menggunakan jarum jahit tangan, untuk kita belajar RBT pada tahun 5 ini, kita akan perkenalkan murid dengan mesin jahit. Itu yang pertama adalah mesin jahit mini. Bukan yang besar yang macam kat rumah tu kan. Itu besar sangat. Ini mini je. Lebih kurang atas meja, lebih kurang besar tu saja. Lebih kurang besar satu komputer riba ataupun 2 buku teks ataupun 1 buku teks. Tapi dia masih tetap boleh menjahit. Tapi dia tak boleh lah untuk kerja-kerja menjahit yang agak rumit. Okey. Fungsinya adalah menjahit fabrik dan menggunakan elektrik untuk berfungsi. Sebab itu sekarang ni benda dah mudah dah. Dan ada kadang-kadang mesin jahit mini ni yang menggunakan bateri. Maksudnya dia portable, boleh dibawa ke sana ke sini. Ini kita dah katakan portable. Sebenarnya ada lagi mesin jahit yang lebih portable. Ini dia. Ini mesin jahit paling portable. Mesin jahit tangan. Saiznya lebih kurang macam sebesar stapler. Jadi, tapi ini tak bolehlah buat kerja macam nak menjahit sehingga selai baju. Tapi kalau nak gunakan untuk menjahit kesan-kesan koyak sikit, tak apalah. Kecil-kecilan lah maksudnya, yang untuk menggunakan jahitan kecil. Fungsinya tak sama. Digunakan untuk menjahit fabrik dan digunakan secara manual. Sebab dia macam stapler, ketak. Kita tekan, dan masuk jarum, tekan, masuk jarum. Jadi faham murid Cikgu dah bagi tahu tadi hampir 12 alatan jahitan. Jadi untuk bagi anak-anak lebih faham lagi, sebelum tu ini last sekali. Apa ni? Buat kita dah jahit semua dah. Ada satu benda ni kita terlupa tadi. Apa ni? Ialah ini peretas jahitan, iaitu fungsinya adalah meretas dan melanggarkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Jadi pemotong sini jadi kita boleh potong butang tu. Jadi untuk pengukuhan dan pengayaan hari ini, cikgu nak minta anak murid untuk rujuk pada buku teks buku 7 hingga 9, gunakan buku nota, hasilkan jadual seperti berikut. Hasilkan jadual seperti berikut.
masukkan nama alatan jahitan, gambar alatan jahitan. Lepas tu letakkan nama dia dan fungsi dia. Betul. Lepas tu masukkan lagi, letakkan lagi gambar alatan jahitan. Masukkan nama dia, lepas tu fungsi dia. Jangan buat 2 saja, buat semua. Semua sekali ada berapa tadi? 12. Jangan terburu-buru buat secara, orang kata janganlah perlahan sangat. Tapi kalau boleh, minggu depan dah siap. Minggu depan dah siap. Kalau boleh siap awal lagi bagus. Ingat buat jadual ni. Okey. Bagaimana gambar ni? Gambar ni murid-murid boleh sama ada nak lukis ataupun nak photostat ataupun nak scan terpulang kepada anak-anak murid. Okey. Okey. Jadi, cikgu harap boleh fahamlah. Okey. Jadi, kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Okey. Dan jangan lupa hasilkan jadual tersebut. Okey. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada video pembelajaran akan datang.